dalam hadis ni akan didoakan oleh malaikat. Itu sudah rahmat yang sangat besar. Kalau malaikat mendoakan sekali dalam seumur hidupnya, sudah mencukupi. Pasti dimakbulkan oleh Allah. Ini kan pula banyak kali dia solat dan berbuat demikian. Masya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung pengajian pembacaan hadis dalam kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Malam ini kita masuk pada hadis yang ke-6, iaitu membaca doa selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala, daripada Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, itu maksudnya taradhi. Taradhi, pangkat taradhi lebih tinggi daripada pangkat wilayah. Wilayah bermaksud kewalian. Sebut sahaja pangkat kewalian. Apakah al-autad ataupun al-rajabiyun ataupun wali abdal ataupun wali berpangkat ghaus, dan pangkat paling tinggi dalam kewalian yang disebut wilayah adalah qutub. Setiap zaman ada 4 orang wali qutub. Semuanya dikalahkan oleh pangkat taradhi, iaitu keredaan Allah ke atas para sahabat. Jelas disebut dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab itu para sahabat pangkatnya sangat tinggi. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik qurun, qurunku, kemudian yang mengikuti selepasnya sahabat, dan yang mengikuti selepasnya para tabi'in. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, sesiapa yang membaca ketika mendengar nida, maksudnya selepas azan, dia baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Setakat itu sahaja. Artinya, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan,
kurniakanlah al-wasilah, tempat kedudukan yang paling tinggi dalam Jannatul Firdaus, dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bangkitkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan untuknya. Siapa yang baca itu setakat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, setakat itu saja. Pahalanya halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, berhaklah syafaatku untuknya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Masya Allah, mudah sekali untuk mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat, iaitu dengan membaca doa tadi itu. Sudah kita bahas panjang lebar doa ini, dan ulama mengatakan tidak mengapa kalau nak tambah innaka la tukhliful mi'ad, tidak mengapa, boleh ditambah walaupun hadisnya specifically sebut macam ni, tapi boleh ditambah dengan hadis-hadis yang lain lalu dilengkapkan dengan bacaan yang biasa kita baca. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidana, tambah taswid, menyebut taswid sebelum nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk di dalam adab, beradab dengan Nabi. Dengan seseorang sahaja, kalau dia sudah pergi haji umpamanya, senang dia, suka dia kalau kita panggil Haji Mat, Haji Ali. Walaupun tak panggil haji pun tak mengapa, tapi dia rasa suka. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pantas dan wajar untuk kita angkatkan kedudukan baginda. Sebenarnya kita tidak angkat pun, Allah sudah angkat. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkatkan engkau dengan sebutanmu. Para ulama mengatakan tidak ada orang yang azan dalam dunia ini setelah bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah, mesti selepas itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan azan tidak akan berhenti seluruh dunia. Paling kurang berhenti sekejap, mesti ada lagi azan, sebab waktu solat tidak sama dalam dunia. Itu baru azan, belum lagi orang solat. Dalam tasyahud itu berapa ramai, berapa banyak disebut, dan berapa ramai orang yang solat, berapa banyak tempat orang yang solat, dan berapa banyak masa orang solat, sehingga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lekang disebut oleh lidah hamba-hamba Allah. Itu baru manusia, belum lagi makhluk-makhluk yang lain. Kita amalkan insya-Allah setelah azan doa yang kita bacakan tadi itu. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, ada dalam riwayat yang lain wasyarafa wad darajatar rafi'ah, barulah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, barulah tambah innaka la tukhliful mi'ad, boleh ditambah. Serupa juga dengan hadis tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi berada di Baitul Laham, nak sampai ke Bait Al-Muqaddas. Baitul Laham, Bait Al-Muqaddas. Bertolak daripada bumi Makkah, itu namanya Al-Masjidil Haram, pergi ke Al-Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh, Al-Aqsa di Palestin. Nak sampai ke situ tu, singgah dulu di Taibah, Madinah, di Tursaina, Mesir, di Madian. Nah, kemudian di Baitul Laham. Baitul Laham tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Daripada Baitul Laham nak sampai ke Bait Al-Muqaddas, di sini ada 11 peristiwa yang disebut di dalam hadis tentang perumpamaan orang yang melakukan amalan di dunia, gambarannya ditunjuk oleh Allah dalam peristiwa itu. Di sini 11 peristiwa ini. Salah satunya peristiwa yang besar itu ada
makhluk yang menakutkan. Namanya Ifrit. Ifrit adalah ketua pada seluruh iblis. Ketika Nabi melihat, menoleh ke belakang, cepat-cepat Nabi tarik muka ke depan. Sebab menakutkan, ganas makhluknya. Lalu kata Jibril, kamu tahu apa itu ya Muhammad? Tidak tahu. Menyebut tidak tahu itu dalam agama ada. Kalau kita tidak tahu dalam urusan agama, sebut tidak tahu. Itu amanah dalam agama, terutama sekali dalam bab agama. Menyebut tidak tahu itulah hakikat diri orang itu tahu. Sebab dia tahu yang dia tidak tahu. Sebab itu dia kata tak tahu. Nah, Imam Malik ditanya lebih kurang 37 soalan. 3 je beliau jawab, yang lain tidak dijawab. Imam Malik, siapa tidak kenal Imam Malik? Kata Al-Imam Mula Ali Qari, Imam Malik menyebutkan, ma bittu lailatan qattu illa ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku tidur satu malam melainkan pasti aku akan lihat Nabi. Imam Malik setiap malam mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan la yufti bil madinati illa malikun. Tidak ada orang yang boleh berfatwa di Madinah melainkan Imam Malik, alimnya Imam Malik, disebabkan satu peristiwa. Antaranya peristiwa itu, ada seorang perempuan yang ditugaskan memandikan jenazah. Ketika memandikan jenazah seorang perempuan, lalu terkeluar daripada mulutnya perkataan yang tidak elok, iaitu memfitnah mayat tadi. Ketika membasuh mayat tadi dengan tangan kirinya dan sampai di bahagian sulit perempuan itu, lalu terkeluar mulutnya mengatakan berapa ramai sudah orang yang bersama dengannya. Ini memfitnah, iaitu menuduh orang berzina. Walal mayat ini ditakdirkan Allah, dikatakan tangannya lekat di situ. Lalu para ulama berbincang apa harus dibuat. Ada sebahagian mengatakan selamatkan yang hidup, kerana yang mati sudah mati. Macam mana? Potong bahagian yang lekat tadi itu. Tangan yang lekat di situ, potong bahagian mayat tu dipotong. Sebab selamatkan yang hidup, yang dah mati nak buat macam mana mati. Sebahagian yang lain mengatakan tidak boleh untuk menzalimi mayat, termasuk ini mesti kita hormati. Jadi macam mana? Potong tangan yang hidup. Nah, akhirnya dibawa peristiwa ini kepada Imam Malik yang kita sebutkan ini, Al-Imam Ad-Dar, sebab beliau Imam Darul Hijrah. Imam Malik jumpa ni, ketika itu masih lagi lekat tangannya ini. Bicara dengan jujur, apa yang kamu katakan pada mayat ini? Akhirnya perempuan tadi mengaku, dia menyebut tidak elok. Nah, lalu ada riwayat mengatakan ketika itu tangannya tercabut. Ada ketika lain, ada juga riwayat mengatakan ketika dia disebat 80 kali barulah tercabut itu. Nah, tapi yang kami dengar daripada guru kami Syekh Nuruddin, beliau mengakui ketika itu baru terangkat. Nah, tapi dia disebat sebab dia telah qadhaf, menuduh orang perempuan yang baik berzina. Begitu. Bermakna Imam Malik luar biasa dari segi ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ditanya 37 soalan, 3 sahaja dijawab, yang lain wallahu alam. Imam Malik, Masya Allah, tidak rasa malu, sebab berbicara tanpa ilmu bagi seorang alim itu bahaya sekali. Sebab itu disebut oleh Al-Imam Al-Muhasibi di dalam kitab beliau Risalah Al-Mustarsyidin. Risalah Al-Mustarsyidin.
Beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Sayyidina Ali boleh disebut 3. Taradhi radhiyallahu anhu, takarrum karramallahu wajhah, satu lagi alaihi salam, sebab Sayyidina Ali adalah ahlul bait. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin karangan Al-Imam Al-Muhasibi? Ta'allam la a'lam wa la ta'allam a'lam, in qulta a'lam, in qulta la a'lam 'allimuka hatta ta'lam, wa in qulta a'lam sa'aluka hatta la ta'lam. Hendaklah kamu belajar menyebut saya tidak tahu, supaya nanti mereka ajar kamu sampai kamu tahu. Jangan selalu menyebut saya tahu, sehingga nanti mereka tanya kamu sampai kamu tak tahu. Kerana itu dalam bab agama, walaupun kita tidak tahu, bagi tahu tidak tahu, tidak ada malunya, maka itu adalah agama. Sebab itu kita diajar dalam hadis yang kedua, hadis yang 40, Nabi tanya kepada Sayyidina Umar bila malaikat Jibril datang dalam bentuk yang sangat rapi, pakaiannya putih, terurus, rambutnya hitam, la yura alaihi atharus safar, seorang pun tak tahu orang itu ada kesan-kesan perjalanan yang jauh. Mesti kalau orang yang musafir jauh akan ada nampaknya dari segi kusut masai pakaiannya, lemah mukanya, kurang tenaganya, tapi ini steady semuanya. Tapi la ya'rifuhu minna ahad, seorang pun tak tahu dia itu siapa. Sayyidina Umar, orang yang sangat alim, sampai Nabi katakan, ya Umar, law lam ub'ath la bu'aithta ya Umar. Wahai Umar, kalau saya tidak dilantik jadi Nabi, kamulah orangnya. Itu Nabi sebut tentang ketokohan Sayyidina Umar. Lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umaru. Kalau ada Nabi selepasku, orang itu Umar, kata Nabi. Dan Nabi bagi tahu tentang kehebatan Sayyidina Umar. Inna Allaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran itu di atas lisan Sayyidina Umar. Sebab banyak pendapat Sayyidina Umar yang Masya Allah benar. Tapi ketika Sayyidina Umar ditanya oleh Nabi, ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang tanya tadi tu soalan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan? Sayyidina Umar jujur, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah yang lebih mengetahui. Begitu hadirina. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu para sahabat mendapat pangkat taradhi, para alim ulama mendapat pangkat tarahum, rahimahullah. Bila kita dengar para alim ulama, maka sebut dengan rahimahullah. Begini doa tadi itu. Imam Malik tadi itu, Masya Allah, tabarakallah. Begitu dia muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun walaupun kealiman sebegitu tetap menjawab wallahu a'lam. Mari kita lihat hadis yang ke-7, pahala berjalan ke masjid, termasuk ke surau juga, untuk solat berjamaah. Poinnya adalah solat berjamaah dan menunggu solat selepas satu solat. Ini khabar gembira kita malam ni. Yang kita sekarang ni kan, tuan-tuan datang daripada jauh, saya pun datang daripada jauh, semata-mata hadir dan ada majlis ilmu sebegini ni, menunggu pula ni sebelum insya nanti pukul 8 berapa insya? Pukul 8 berapa insya? 8:45 insya-Allah. Sabar, tak terasa kita, masya-Allah ya. Baik, apa pahalanya? Alhamdulillah, bukan semua orang bila kita berada dalam keadaan itu syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak mudah sangat urusan, tetapi pahalanya sangat besar. Itulah yang dikesalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sebab apa yang mereka lakukan kecil je, senang je di dunia ini, pahalanya sangat besar sekali. Bayangkan sahaja, subhanallah wa bihamdihi,
itu menumbuhkan satu pohon dalam syurga. Bukan senang. Subhanallah wa bihamdihi. Satu pohon dalam syurga. Hadis yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tumbuh pokok dalam syurga. The more the better. Lagi banyak sebut, lagi bagus. Masya Allah. Karena itu, jangan sampai kita menyesal di dalam kubur kerana tidak melakukan amalan yang mudah ini. Kerana pahala nanti akan dibentukkan. Pahala nanti akan dinampakkan. Mungkin seperti emas seketul, bukan seketul, banyak ketul, mungkin banyak pemeluk bagi orang yang banyak melakukan. Dia seperti cahaya yang terang, begitu. Sehingga semakin yakin orang yang dalam kubur itu tentang pahala. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Maka ya Allah, kembalikan kami supaya kami beramal salih. Karena itu tak ada lagi lah waktunya. Inilah dia kesempatan untuk berbuat amal. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ah, pahala solat seorang lelaki termasuk perempuan secara berjamaah, bermaksud di masjid, tudha'afu ala salatihi fi baitihi, melebihi pahala solatnya di rumah, wasuqihi, dan di pasar, 25 dhi'fa, dengan 25 pahala. Hadis yang lain 27 pahala. Dan 27 itu tidak sama. Saf yang pertama tidak sama dengan saf yang kedua, 3 dan seterusnya. Kalau boleh kita dekatkan pemahaman, contoh sahaja supaya kita jelas. Orang yang di saf yang pertama, saf kedua, 3, 4, 5 sampai ke belakang, semua akan dibagi 27 keping duit. 27 pahala tadi tu. Tentu tidak sama. Saf yang pertama dapat 27 keping, tapi setiap keping bernilai RM100. Ini bagi mudah faham ya. Saf yang kedua 27 keping juga, tapi setiap keping itu RM50. Saf yang ketiga RM20. Yang kuning itu kan orange. Kemudian yang merah RM10, RM5 dan seterusnya. Tentulah solat tidak dapat dinilai dengan duit, tapi bagi mudah kita faham. Masya Allah. Nanti hadis akan datang, kita lihat. Kalaulah tidak ada jalan lain untuk orang itu, termasuk para jamaah, kerana nak berebut dengan dua benda ni. Satu, azan. Yang kedua, berada di saf yang pertama. Tak ada jalan lain melainkan mengundi. Lastahamu, pasti mereka akan mengundi. Gitu. Pahala duduk saf yang pertama. Itu nak cerita tadi 27 ganjaran, semua akan dapat 27 ganjaran. Sudah pasti tidak dapatlah dari segi nilainya itu saf. Cuma saf itu harus kita faham ya. Saya dah sebut beberapa kali, yang dikatakan saf bukan barisan, bukan garisan. Saf adalah orang yang berdiri itu namanya saf. Orang yang berdiri solat itu namanya saf. Sebab itu kalau kita solat di kebun contohnya, tak ada garisan, tak ada barisan. Tapi orang yang solat berdiri di pertama itu namanya saf. Sebab itu hadis nanti akan kita tengok, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, bermaksud merahmati saf yang awal, bukan garis yang awal, barisan yang awal, tapi orang yang berada di saf itu.
Itu difahami supaya kita tahu bila disebut saf itu orang yang berada di garisan itu, bukan garisan itu sendiri. Luruskan saf. Kata Ustaz Abu Dhar, istaqimu wa'tadilu. Bahasa Melayunya luruskan saf. Nak lurus apa lagi? Baris dah lurus. Maksud beliau dan imam-imam yang lain, luruskan kita yang berduduk. Itu yang disebut luruskan dengan tumit kaki di belakang tu diluruskan. Sebab saf maksudnya apa? Orang yang berdiri solat, bukan barisnya itu. Sebab itu ketika diperingatkan luruskan saf, kalaulah barisan itu menunjukkan saf, tak payah lurus, memang dah lurus dah. Benar, harus kita faham sama-sama. Baik. Hadis yang lain 27. Ini 25. Wa dzalika annahu, kenapa? Idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatan. Kenapa pahalanya besar? Kerana sesungguhnya jika dia berwuduk dan memperelokkan wuduknya, sudah kita bicarakan, air jangan terlalu banyak, dengan tathlith 3, memelihara semua yang rukun dan sunatnya, dan sebolehnya baca doa setiap kali mengambil ataupun membasuh anggota-anggota wuduk, kemudian pergi ke masjid semata-mata untuk mengerjakan solat, plus mendengar majlis ilmu, tambah lagi pahalanya. Tidaklah dia melangkah satu langkah, orangnya berjalan, melainkan dengan sebab satu langkah itu, satu darajat akan diangkat untuknya di syurga. Masya Allah. Satu langkah. Dan satu dosa akan dihapuskan daripadanya, dosa kecil. Satu langkah tu. Orang yang pergi ke masjid pakai kereta macam mana? Sebahagian ulama mengkiaskan dengan pusingan roda tu. Pusing, berapa kali dia pusing. Masya Allah. Itu tak termasuk bayar tol tu. Besar lagi pahalanya. Tak termasuk bayar minyak, masuk minyak petrol. Besar lagi pahalanya. Allah. Fa'idha salla, apabila dia solat, lan tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah. Malaikat akan sentiasa bersalawat, maksudnya memohonkan rahmat dan keampunan. Allah, ini malaikat doa sudah pasti makbul untuknya selama dia masih berada di tempat dia mengerjakan solatnya. Kalau masjid, masjid. Kalau surau, surau. Sebab itu lepas solat jangan tergesa-gesa nak balik. Relax dahulu, berwirid, berdoa, jangan tinggal. Lebih lagi, apa kata malaikat? Allahumma salli alaih. Ini doa malaikat. Ya Allah, rahmati. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Masya Allah. وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَظَرَ الصَّلَاةِ. Seseorang daripada kamu dianggap dalam keadaan solat selama mana menunggu solat yang akan datang. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ini untuk orang yang solat kemudian dia tak balik, tunggu untuk solat akan datang. Dia dalam hadis ni akan didoakan oleh malaikat. Itu sudah rahmat yang sangat besar. Kalau malaikat mendoakan sekali dalam seumur hidupnya, sudah mencukupi. Pasti dimakbulkan oleh Allah. Ini kan pula banyak kali dia solat dan berbuat demikian. Masya Allah. Itulah untungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Selama mana dia berada di tempat solatnya itu, malaikat doakan untuknya dan dia seperti dalam solat. Bermaksud makbul. Orang dalam solat tu makbul doa dia. Dan
dia mendapat satu pahala solat lagi. Kerana dia menunggu satu solat untuk solat yang lain pula. Kita baca hadis yang terakhir. Tadi saya sebut saf tadi, maka kita bicarakan bab saf hadis yang ke-8. Fadilat saf yang pertama. Maksud orang yang berada di saf yang pertama itu. Kalau saf kita ni, saf pertama daripada sini ni sampai ke kiri dan kanan ini. Ni kanan imam, ini kanan imam, ini kiri imam. Yang paling afdal saf yang pertama ini, dan lebih afdal orang yang berada di saf yang kanan imam daripada kiri imam. Sebab itu dalam Islam itu bukan agama akal semata-mata, tidak. Kalau Islam itu agama akal semata-mata sahaja, nescaya masjid tidak memanjang ke belakang, tetapi kiri dan kanan. Kenapa? Biar semua orang dapat saf yang pertama. Saf yang ke kanan imam, maksudnya bukan ketika imam menghadap, ketika imam solat. Saf sebelah kanan ini biar dia panjang daripada sebelah kiri. Kenapa? Bagi semua dapat pahala besar. Tapi Islam ada konsep fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlumba-lumba dalam perkara kebaikan. Gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tak sempat syarah ni, kita sambung bulan hadapan. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awwal." Kalaulah manusia tahu pahala yang ada pada azan dan berada di saf yang awal yang pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih, kemudian mereka tidak berjumpa sesuatu untuk menyelesaikan perebutan untuk mendapatkan kedua-duanya, melainkan istahamu, mengundi. Apa akan terjadi? Lastahamu, sudah pasti mereka akan mengundi. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Hadis ni pendek saja, tak sempat saya nak syarah panjang. Fadilat azan dengan fadilat berada di saf yang pertama. Fadilat azan itu tak boleh dah kita nak azan, sebab sudah dijadualkan para muadzin kita, para asatidzah kita untuk azan. Tapi saf yang pertama masih ada lagi peluang. Katalah berlaku perebutan, masing-masing nak azan, masing-masing nak berada di saf yang pertama. Akhirnya pengerusi masjid got no idea, tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ini. Akhirnya satu sahaja, okey, untuk adil kita mengundi. Untuk adil, lastahamu, nescaya semua setuju untuk mengundi. Setakat umur saya 40 lebih ni belum jumpa lagi lah belum jumpa lagi yang orang berebut sehingga mengundi, belum jumpa lagi. Baik, kerana itu saf yang pertama itu lebih afdal, sehingga ada beberapa hukum yang berkaitan dengan saf yang pertama. Sesempatnya kita bicarakan. Satu, kalau seseorang itu sudah berada di saf yang pertama lalu meletakkan contohnya sajadahnya ataupun ridaknya sebegini, contoh, lalu dia keluar sekejap, mungkin perutnya dia nak buang air ataupun nak ambil wuduk sebab dah terbatal tadi, haram orang lain mengalihkan ini. Tak boleh. Jadi bila letak kat situ, orang lain tak boleh tolak. Dia ambil tempat tu, kawan ni jadi kat sini, dia tengah di bilik air, yang kedua pula mai lagi, tolak lagi, ketiga mai lagi, tolak lagi, lah pergi keluar masjid. Hukumnya haram. Yang kedua, orang yang sudah berada di saf yang pertama, makruh hukum kalau dia undur yang ke belakang. Contoh, dia sudah berada di saf yang pertama, tiba-tiba kawannya datang, lalu dia hormat kawannya, silakan ke depan, saya ke belakang. Hukumnya makruh, sebab dia ithar, tidak kena tempat. Ithar, melebihkan orang lain, bagikan haknya kepada orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, lalu mereka itu mengisarkan diri mereka
Itu dalam bab keduniaan. Contoh, dalam makan minum, kita tinggal 2 orang, ada ayam dengan telur. Nah, kita ambil telur, ayam tu bagi dengan kawan. Tu namanya ithar. Ketika di dalam bas kita duduk, ada orang yang sedikit berumur, mungkin agak tua, berdiri. Pakcik, silakan, kita berdiri. Tu ithar, yang tu dibolehkan. Tapi dalam bab ibadat makruh. Seolah-olah Allah sudah bagi peluang berada di saf yang pertama, seolah-olah menolak, seolah-olah. Kerana itu memberikan ia kepada orang lain, maka hukumnya tidak boleh. Lainlah macam tempat yang dah disediakan untuk penceramah ni lain ni, ataupun Tuanku Sultan, ataupun orang-orang yang tertentu khas untuk imam, untuk Bilal, tu lain. Nah, InsyaAllah kita akan sambung perbicaraan nanti dalam saf ini pada bulan depan dengan izin Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu tentang akhir zaman yang mana kumpulan-kumpulan Zionis sedang rancak nak membina apa yang dikatakan The Solomon Temple, betul? Sebenarnya penipuan yang mereka buat bukan The Solomon Temple. Yang sebenarnya The Sol Amon Temple. Who is Sol Amon? Tuhan Matahari.